Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba kali ini untuk buat satu login interface dan kemudian untuk kita login ke dalam sistem menggunakan username dan password yang ada dalam database. Jadi untuk peringkat ini contoh dia. Ini contoh interface yang kita ada. Kita masukkan admin contoh dia dengan password dia dan klik login supaya dia boleh masuk kepada login dashboard. Ini contoh interface yang kita akan buat dan saya akan buat juga macam mana input daripada user ni, username dan password ni boleh kita bandingkan dengan apa yang disimpan dalam database, dalam table lah. So untuk tujuan tu kita kena ada table yang simpan username dan password. Okey, baik. So kita lihat dulu kat mana kita akan edit. Okey, ni adalah Laragon kita masuk dalam database. Kita akan gunakan table yang sama, iaitu kita gunakan database yang sama, iaitu new system. Kita zoom kejap, enlarge kejap. So kita ada new system di sini. Then kita akan lihat table users ni. Table users ni saya dah sediakan. Kita tengok structure table users ini. Kita nampak kat sini kan, kita ada ID, kita ada username, kita ada email, kita ada password, kita ada access level, kita ada full name. Access level ni kita ada admin, kita ada guest, kita ada ini adalah access level untuk menentukan tahap capaian. Sebab ada certain part, mungkin guest ini banyak tempat ataupun function dalam sistem tersebut dia tak boleh nak capai. Contohnya maklumat-maklumat sensitif, reset user punya user lain punya information ataupun profile. Tapi admin ni dia boleh access macam-macam. So kita boleh letakkan dia sebagai access level. So nak letak kat sini access level ke guest ke ataupun tambah contohnya macam students ataupun lecturer ataupun staff. So itu kita boleh tambahkan, cumanya kita punya logik dia kena clear lah, kena pastikan yang admin ni boleh access apa, guest ni boleh access apa, staff contohnya boleh access apa. Itu kita kena define lah. Tapi untuk kali ni saya nak tunjuk macam mana nak login dulu. So kita ada username kat sini. Kalau kita lihat dia punya table structure, dia ada table ni. Kita ada users, username. Yang ni saya reset balik. Ni saya tak nak dia sebagai primary key. Yang ni saya nak set dia sebagai remove. Ni saya akan set dia sebagai index biasa sahaja. Yang username ke email lah. Saya guna email lah, senang. Username, email. Saya guna email lah, senang. Saya guna email untuk kita buat primary key, so that username nanti akan jadi username nanti adalah email. Sebab saya lebih prefer menggunakan email sebagai username lah, compare dengan kita create username, itu leceh sikit. Lepas tu password ni saya buat dia besar 255 supaya kita boleh simpan dia punya encryption, maklumat encryption lah. Saya buat simple encryption saja, iaitu one way encryption, nama dia one way hashing, nama dia MD5. Ini yang tu untuk tujuan latihan ini, paling kurang pun dia ada encryption. Dan nanti kita tambah kod, mungkin kita boleh tambah gambar. Gambar. Profile image. So profile image ni akan pegang nama file kepada profile picture admin lah. Profile picture admin ini kemudian lah, mungkin next video kita akan cuba upload kepada image profile kepada admin. So yang pastikan ID ni auto increment. Email ni akan jadi kita punya primary key, dan dia tak boleh berulang lah. Untuk setiap user dia tak boleh nak berulang. Untuk setiap user dia tak boleh nak berulang. Dan kat sini kita ada contohnya password. So password ni kita kena tahulah macam mana encryptkan dia. Password yang saya akan pakai adalah encryption yang saya akan pakai adalah hashing teknik.
bila kita set dia sebagai primary key, yang ni tak boleh null lah. Tak boleh null. Okey, tak boleh null. Kalau null, ni saya akan tukar kepada no default. Okey, no default. Okey, dan kita save dia. Okey, sebab email ni kurang sikit lah tendensi untuk data tu berulang. Sebab tu saya lebih suka menggunakan email. Okey, dan bila kita nak masukkan data, contoh dia, saya save, dah settle. Dah save, kita nak masukkan data. Kalau katakan kita nak hard code ataupun nak masukkan secara manually dalam table ini, korang boleh gunakan satu lagi, iaitu Khairul, contoh password dia Khairul Nizam email.com. Okey, dan password dia saya suka gunakan standard MD5. Sekejap ya, saya right click dia, zoom kejap. Password ni kalau kita nak preset dia dalam table, dalam database, kita gunakan ni lah, function insert value ni. Dia ada SQL function, dan kita akan capture MD5 lah. MD5, tulis kat situ. Dalam ni kita letak string dia lah. Contohnya kita letak string ABCD pula, letaklah Khairul pula, ABCD, okey lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah contoh. Okey, contoh, enter. Okey, profile image ni kita biarkan dia null dulu. Dan full name kita letak, ini adalah preset ini adalah preset user. Sini saya letak di admin. Okey, nampak tak dia punya data ni, kalau kita MD5 kan dia dah berubah. So gunakan yang dinamakan sebagai insert value SQL function, dan tulis MySQL. Saya ulang balik, saya tulis MD5 dalam kurungan adalah, saya letak, zoom kejap, kena tulis macam ni, MD5 dalam kurungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah password dia lah. Kalau korang nak letak kompleks password, korang letak sendirilah. Kalau aku letak kompleks password, aku sendiri pun tak ingat. Okey, sekejap, apa masalah dia? Sekejap, okey. Okay, baik, kita dah ready kita punya database. Table kita nama dia users. Okay, table kita nama dia users di sini. Dan yang critical adalah username, email, kita ada password, kita ada full name, kita ada access level. Okay, fine. Itu kita kena ingatkan lah, username, email, password, access level dan full name. So untuk login proses, kita buat satu simple interface saja dulu. Okay, login proses, kita buat satu simple interface yang saya akan buat login lah, login.php. So bila kita nak buat login ni, macam biasalah, kita akan masukkan form, post, method action dia akan pergi kepada verify user.php. So kita akan verify user.php, dan macam biasa kita akan buat verification kepada email. Okay, email input email name, email ID kita elakkan, dan yang penting kita letak di sini required
Required ni maksudnya dia adalah field yang mesti diisi, mandatory. Memanglah kan, korang kena masukkan email, lepas tu password, baru boleh login. Type dia password, nama dia password. Dan obviously kita ada button untuk kita submit data ni. Dan dalam button tu akan kata login. So tajuk pada borang ini adalah H1. Senang saya nak highlight. Login page, login form. Okay, enter your email, password to login. Okay, dah macam biasa. Since kita apply include PHP, include header kan, kita kena ada header kat atas ni, baru cantik. Okay, so sekarang ni kita dah ada borang. Bila kita submit data, obviously dia tak jumpa lah. Kenapa tak jumpa? Sebab tak ada tadi tu verify tu. So buat satu file baru, nama dia verifyuser.php. Ni verifyuser.php. Alamak, ada. Ni verifyuser.php. So di sini kita akan buat verification. Macam mana kita nak buat verification? Pertamanya, macam mana? Kita akan capture data. Okay, data daripada user ni. Daripada sini kan? Daripada sini. Ni kan data ni kan? Okay, so data ni kita kena submit dan yang verify user.php tu akan terima. So dalam verify.user, satu, since kita akan buat comparison dengan database, obviously kita kena include lah. Include apa database? Include apa nama dia? Dia ada dalam folder ni, saya buat dalam include dbcon. Okay, include /dbcon neck.php. So ini adalah saya punya db connection, di dalam folder include db connection. So kalau letak dalam folder berbeza macam ni, saya terpaksa refer kepada dia punya folder lah. Okay, kena mention folder dia, lepas tu / nama file. Okay, so seterusnya kita akan buat SQL command. Obviously kalau korang nak pastikan username dengan password tu ada, so kita boleh buatlah null punya is set obviously lah. Null, kita akan check null. Tapi obviously data ni ada lah. Email sama dengan, kita gunakan post email, dan kemudian kita akan capture password menggunakan post password, dan korang just pastikan lah email ni tak sama dengan null, dan juga password tak sama dengan null. Okay, bila kita dah pastikan dua ni tak sama dengan null, then kita bolehlah buat comparison. Macam mana? Kita buat SQL macam mana? Select lah.
select from, nak cepat. Eloknya ni bukan ni lah, awak kita username ini daripada table users lah, from users, from users. Kita where kita akan, ini password ni kita buat MD5 terus, sebab data dalam table kita dah MD5. So kalau kita nak buat comparison, ini tak boleh. So MD5 ni kena berlaku dalam ni, ini ada tendency untuk dia null lah, so no point pun buat. Username, kita ambil password, kita ambil lagi apa, email tak payah ambil sebenarnya. Kita ambil email, kita ambil satu lagi full name. Betul ke full name? Nak tengok betul ke tak, tengok structure database kita. Kita ada access level, full name. Access level kita ambil. Yes, ini ada comma. Access, macam mana spell access level? ACC. Access level. From users where, ni yang quite tricky sikit, where email sama dengan, dia kena sama dengan email daripada atas. Email daripada atas ni, ini email ni. Ini adalah variable yang kita capture daripada text box yang user provide lah. Kena rapat, tak ada space. Kalau tak nanti dia akan evaluate sebagai space. And password, fill password sama dengan, kita buat MD5 terus di sini, dan data dia. So ini merujuk kepada password. Okay. So evaluation kat sini akan menyebabkan kita boleh capture data daripada database lah, daripada table users ni. Kalau email dia ni betul dan password dia ni betul, so dia akan dapat satu record lah. Ni, email betul, password betul, so dia akan dapat satu record, email dan password ni. So kalau dua tu matching, kita boleh evaluate bahawa kita berjaya dapat run SQL. Macam mana run SQL? Kita buat rs atau result boleh saja, mysqli underscore connect, then kita akan masukkan di sini db connect con. Okay, con SQL. So nak tahu bahawa berjaya ataupun tidak, ataupun ada tak matching email dan password. So kita boleh evaluate di sini rs. Kita gunakan mysqli underscore num underscore rows untuk kita evaluate rs tu dapat tak satu record paling kurang. Dia akan dapat satu lah. Kalau satu record, kalau rows, number of rows hasil daripada execute benda ni dapat satu, maksud dia ada satu username, satu email dengan password dia matching. Ada satu username, password matching. So kat sini kita boleh buat simple evaluation lah. Okay, saya buat echo dulu untuk kata bahawa okay, welcome lah. Welcome ni maksudnya dia dah berjaya lah, admin welcome user, apa namanya ni,
welcome user. Ni username. Macam nak capture username, kita boleh capture macam ni lah. Record dulu. Kita capture record. Isi sama dengan mysqli underscore fetch underscore associate ataupun array boleh saja. Then kita run kepada rs. So that kalau kita dapat username sama dengan rec username. Rec ni merujuk kepada data daripada table table dan field name dia adalah username. So kita test je dulu. Okey, yang ni kita akan dapatkan selain tu gagal lah. No found matching. Kita buat else lah. Okay, else ni kita mungkin boleh buat redirect je lah. Saya suka guna redirect je. Header location. Saya akan patah balik kepada login dengan .php dengan membawa error. Saya suka buat error message sama dengan username not found. Username password does not match. Email and password not match. Okay, email and password do not match. Something like that. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so saya akan forward error ni kepada login balik. Dia kata email and password not match. So kalau dia jumpa, dia akan keluarkan welcome. Sebenarnya ni just buat simple testing saja untuk pastikan dia punya SQL command ni adakah dia berjaya ataupun tidak. Ni saya buat simple je. Saya buat satu proof of concept yang simple. Kalau korang nak consider macam-macam security teknik semua macam-macam, yang tu mungkin boleh tambah lah. Okay, korang boleh tambah dari masa ke semasa. So korang belajar daripada secure web programming untuk dapatkan data-data tu lah. Ini contohnya login. Dia patah balik. Sorry, saya rasa okay. Saya masukkan username and password. Email and password not match. Dia sebenarnya dah pergi tapi dia patah balik. Dia dah pergi tapi dia dah patah balik. Sebab apa? Sebab bila dia hantar error message ni, bermaksud dia execute yang ini. Yang ni. Dia execute yang ni. Dia pergi kepada else ni. Maksudnya dia tak jumpa lah. Okay, maksudnya dia tak jumpa. So mungkin ada isu. Saya check balik. Ni ada MD5. Kalau ada isu macam ni, biasanya saya akan buat echo in case kita punya SQL ni ada problem. Ni saya buat debugging je lah. Sini saya off sekejap. Oh, ni dia tak. Oh, dia MD5 kan dah. Oh, dia ada error kat sini. Apa error dia? Kita boleh check error dengan menggunakan echo mysqli underscore error. Ini cuma debugging teknik je lah. Macam-macam cara debugging teknik. So korang boleh paparkan ini secara sementara. Undefined index email. Okay, sorry. Okay, numbers, access level. Apa yang tak ada, username, password.
inspect. Line 10. Oh, sorry. Ini query lah. Bukan connect, query. Okay. So by right ni okey lah. Saya tutup ni. So kita test balik semula. Okay, dia dah dapat dah. Dia comparison tu dah berjaya lah. So kalau berjaya, okay, yang ni kita boleh on balik header. Yang ni kita boleh off. Okay, MySQL error ni off je lah. Kalau dah masalah korang dah rectify, kau boleh off. Sebab nanti next time kalau ada issue, kau boleh on balik. Dah selesai issue, ada debugging, off balik. Off dengan comment kat dia. So kalau tak percaya, kita masukkan ni, tapi password dia salah. Dia akan patah balik dengan paparkan email not match. Okay, email and password not valid. Nah, mungkin boleh buat kot not valid. So macam mana nak paparkan error yang sepatutnya? Saya suka kaedah macam ni, yang mana kita akan buat validation sikit. Bukan validation. Kita akan buat satu PHP. Okay, command. Yang mana kita akan check if, sebab dia submit, bila dia ada error, dia submit parameter ni. Dia submit parameter yang nama dia error ni. So error ni kita boleh capture. Dengan menggunakan isset get. Okay, so key dia adalah error. Apa value dia? Kita paparkan dalam bentuk div lah. Saya suka gunakan div. Dan kita letak di sini kelas alert. Ini adalah bootstrap alert warning. Okay, awak korang study pada bahagian bootstrap alert. Nanti dia akan tunjuk macam mana nak buat alert yang sepatutnya lah. So dalam ni kita akan cuba paparkan error. Kita buat macam ni lah. Error sama dengan get error. Dan di sini kita akan paparkan error tersebut, error message. Dan kalau katakan kita masukkan username, password dia tak betul, klik login, Orchard 5. Dia kata unexpected. Reset. Oh, sorry. Terlebih. Email and password not valid. Itu cara yang kita lebih nampak lah. User nak boleh nampak obvious apa dia punya error message. Okay, baik. Kita sambung sikit. Tambah apa yang kita namakan sebagai PHP session. Ini adalah satu PHP variable yang mana kalau kita lihat di sini, kegunaan session ini adalah untuk simpan data, simpan maklumat, contohnya macam username ataupun kita simpan admin punya email, full name, contoh dia. Ini digunakan supaya kita boleh guna pakai balik. Maklumat yang kita simpan sekali dalam verify tadi, contohnya macam username, email, dengan full name, dengan access level kepada user admin tadi tu. Sebab kita tak naklah setiap kali kita pindah page, kita capture data-data tu daripada database. Tak perlu. Contohnya kalau kita ada satu sistem yang ada dalam 10 ataupun 20 muka surat yang memang memerlukan access level, contohnya macam admin tadi tu,
So tak perlulah setiap page tu kita nak log in. User tak perlu nak log in. Dia log in sekali dan kemudian maklumat-maklumat user admin tersebut, contohnya macam access level, nama penuh dia, email dia, kita boleh letak dalam session. Dan supaya bila kita letak dalam session, data-data ni boleh digunakan pada page yang pertama, kalau diperlukan pada page yang kedua, kalau diperlukan pada page yang ketiga dan seterusnya. Sebab tu dikatakan data tu boleh dipakai across multiple pages. Okay. Dan kalau nak buat ini, kita kena start dengan, kalau kita baca dia punya documentation untuk PHP ni, a session is started with session start. Session start. Ni session start ni. Session start. Contohnya kita kena letak pada bahagian atas session start. Tapi untuk tujuan kita verify ni, saya tak letaklah pada bahagian atas sekali. Saya akan start session hanya apabila kita dapat identify bahawa username ataupun email tadi dengan password tu match. Dari situ kita akan buat start session. Dan function yang kita akan on adalah session start. Session start. Okey, dengan adanya session start ni kita boleh simpan beberapa maklumat. Session start. Start the session start. Maklumat contohnya macam ni saya off dulu. Okey, saya off dulu. Saya tak nak sebut welcome di sini. Instead saya akan point dia kepada satu page lain, ataupun kita buat header lah, ataupun redirect. Redirect to login. Okey, kalau ini kalau salah. Kalau salah, saya akan redirect balik kepada login, username, email, password tu salah. Saya akan redirect kepada login page. Tapi kalau ni betul, saya akan redirect kepada admin dashboard. Okey, saya akan redirect kepada admin dashboard. Iaitu di sini. Saya akan buat di redirect kepada ke dashboard. Dan contohnya kita define satu page, nama dia admin dashboard.php, contoh dia. Okey, ini kalau dah verified. Bila dah verified, kita akan forward kepada admin dashboard. Admin dashboard. Okey, admin dashboard dengan tak perlulah bawa maklumat. Sebab apa? Sebab maklumat tu kita akan simpan di dalam session. Macam mana kita nak simpan dalam session? Sebelum redirect, saya akan define satu session. Ni macam ni. Nak define satu session, iaitu email. So kita akan set kat sini. Kita capture daripada email table ni. Ni email daripada field email. So ini saya buat ni pun sebenarnya ni atas panduan daripada Double Tree Schools ni lah. Macam mana kita nak set session variables, kita buat macam ni. Okey, saya buat macam ni. Nak cerita lanjut pasal session ni, saya ada satu video lain, nanti saya letak dalam description ya. Awak rujuk dalam description, boleh tengok dalam description link yang saya cerita pasal session. Spesifik hanya satu video yang cerita hanya pasal session. Okey, rujuk. Okey, so location admin dashboard.php ni contoh dia lah. Okey. Tapi sebelum tu saya akan simpan beberapa maklumat admin yang saya rasa penting lah. Email, kita akan masukkan lagi full name dia. Tapi password saya tak simpan lah dalam sini. Dia just maklumat-maklumatnya. Password ni kalau korang simpan dalam session, mungkin ada issue breach ke apa-apa, tak perlu nak simpan. Saya simpan email dengan full name. Kalau nak simpan username pun boleh juga. Kita boleh simpan username. Tapi saya rasa sebab email ni dah menggantikan fungsi username, so tak perlu sebenarnya, tak perlu sangat.
Okey, mungkin nak masuklah. Masuklah. Username. Dan satu lagi, ini penting, iaitu access level. Ni kan access level kita. Ni access level. Nanti kalau kita ada profile image, kita letaklah profile image. Saya rasa profile image pun penting sebab di setiap page tu mungkin kita nak paparkan gambar admin. Okay, so saya letak profile image dengan access level. Masukkan jugalah username, profile image dan access level. ACCESS level. Profile image, profile jadi macam mana? Users profile image. Okay, profile image. Profile image. Kod lengkap ni korang boleh rujuk kat description. Ada saya letak dalam GitHub. Profile image, access level, bla bla bla. And then kita akan buat sedikit validation if if access level ni adalah admin. Ni yang kita define lah dalam ni. Kan ada admin, ada guest. Korang nak set super admin boleh. Korang just define je apa benda kat sini. Tapi kita kena buat verification kat sini. Kalau access level admin, then kita akan forward dia kepada admin dashboard. Contoh dia. Okay. Oh, sorry. Sebab ni ada satu lagi. Okay. Redirect to admin dashboard. So, kalau korang evaluate di sini, satu lagi, if else if ini adalah guest, ni sampai yang kita define guest ni kan, ataupun kita boleh tukar kat sini lah, staff, seorang staff. Contoh dia lah, staff. Tak boleh. Access level, tak apa. Nanti kita buat access level, kita buat nama dia staff. Access level staff. Access level staff. Kalau kita dapat access level staff, then kita akan redirect to staff punya dashboard. Dan seterusnya, kalau korang rajin lah, korang ada dashboard lain. Ini mungkin guest. Ini korang forward kepada guest punya admin dashboard. Guest dashboard. Okay, kalau sempat lah. Tapi untuk tujuan ni saya akan tunjuk satu ni je. Untuk exercise kali ni saya akan tunjuk ni satu dulu. So kalau katakan dia pergi kepada dashboard, contohnya admin tadi kan, admin ni Khairul Nizam, password dia 123456, dia forward kepada admin dashboard. So admin dashboard ni kita tak buat lagi lah, kita tak buat lagi. Okay, kita tak buat lagi. So macam tu lah dia punya. So next video, video 25 nanti, 24, 25. Sebelum ni video 23, ini adalah 24 dan next adalah video 25. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat admin dashboard. Yang mana admin dashboard ni saya akan tunjukkan macam mana nak edit profile admin. Contohnya macam upload gambar dia, contohnya lah. So nanti kita tunggulah video yang seterusnya. Ini adalah video 24, next video 25. Dia akan tulis T25, itu korang rujuk. Itu akan saya tunjukkan macam mana bila admin tu sudah masuk ke dalam sistem, dia boleh pergi kepada admin dashboard dan edit dia punya personal profile, upload gambar, contohnya admin.
Okay, so terima kasih banyak. Pastikan korang like dan subscribe dan komen dalam ni 10 kali. Okay, so jangan lupa juga link code semua ada dalam video description ya. Okay guys, bye. Assalamualaikum.